dan kita sedang dipertontonkan kalaulah anda berada di stadium ini pada ketika ini. Pancaragam dari Polis Diraja Malaysia secara rasmi sedang membawakan mood untuk kita menaikkan bagaimana trofi Piala Malaysia akan dibawa oleh legenda-legenda pemain-pemain yang pernah menjulang piala penuh bersejarah ini. Dan ini adalah edisi penganjuran 100 tahun di mana kebanyakan daripada kita membesar. Saya percaya semua membesar dengan pertandingan Piala Malaysia. Walau apa sahaja sekali edisi, walau apa sahaja perkara yang diperkatakan, tapi jelas setiap pemain yang saya jumpa semua nak menang Piala Malaysia. Kenapa Syarum? Kenapa semua nak menang Piala Malaysia ni? Bagi saya dia adalah satu piala agung dan sekiranya seperti mana yang pemain legenda pernah berkata kepada saya, sekiranya tidak pernah memenangi Piala Malaysia tidak cukup lengkap karier sebagai seorang pemain bola sepak. Itu adalah sebenarnya motivasi untuk semua pemain untuk mendapatkannya. Nazak, benar perkara itu? Ya, sebenarnya kita telah dibiasakan apabila kita menghabiskan Liga dan juga Piala FA. Dan piala terakhir yang akan direbut oleh pemain adalah Piala Malaysia. Keseluruhan penyokong Datuk Santok Singh dan juga Datuk Soh Chin An juga turut berada bersama dengan mereka. Sinonimnya legenda-legenda ini dengan Piala Malaysia. Piala Malaysia legenda, itu sinonimnya. Syahrul. Ya, kalau kita lihat Piala Malaysia itu adalah legenda. Dan saya rasa dengan keempat pemain legenda ini membawa piala edisi yang ke-100 luar biasa bagi saya untuk malam ini. Nazam, keistimewaan Piala Malaysia dikaitkan dengan legenda penganjuran 100 tahun. Kita meraihkan mereka juga. Kita meraihkan legenda-legenda ini dalam Piala Malaysia ini. Tak apa, kita akan berbincang dengan Nazam kerana ini Piala HMS Malaya yang kita bawakan kepada anda. Kita boleh pertontonkan bagaimana Datuk Soh Chin An dan juga Datuk Santok Singh yang terus berada di atas padang pada ketika ini diraihkan pada ketika ini. Dan dua lagi legenda akan membawakan Piala Malaysia pada ketika ini. Ini Piala HMS Malaya. Piala Malaysia akan dibawakan oleh dua lagi legenda ini, Datuk Jamal Nasir dan juga Datuk M. Karatu, antara penjaring dan juga muka-muka yang kebiasaannya akan berada di pentas akhir pada mana-mana edisi penganjuran Piala Malaysia, termasuklah pada edisi 2021 ini. Ini yang cuba dibawakan bahawa legasi Piala Malaysia akan terus kita kenang, akan terus kita raikan pada bila-bila masa saja. Setiap kali penganjuran, bermula daripada penganjuran Piala HMS Malaya, harus diingatkan ianya sebagai tanda persahabatan saja kepada penganjuran lagi Piala Malaysia yang menjadi kehebatan kepada antara kejohanan yang tertua di rantau dan juga di peringkat Asia ini. Syarum, kenangan ketika menjulang piala ini pada 2015 betul pasukan. Tidak boleh digambarkan dengan kata-kata. Saya melihat piala itu sendiri dah membuatkan saya bulu roma saya naik. Itu menunjukkan betapa auranya sangat besar dalam industri bola sepak kita. Dan ini juga antara perarakannya, Nazab, kalau boleh dikongsikan kenangan anda ketika menjulang piala ini. Bercakap tentang menjulang ini adalah perkara yang cukup manis yang pemain menantikan saat itu. Apabila kita menjulang piala dan kita arak di sekeliling stadium, itu adalah menjadi impian setiap pemain. Dan penonton inginkan kenangan itu. Apapun Syarum sekali dan saya mendapatnya 3 kali. Saya rasa itu adalah kepuasan sebagai seorang pemain. Ya, dan itu mungkin antara keistimewaan dan juga sejarah yang memang akan kita kongsikan, kita raikan. Yang penting nama telah pun diukir sebagai antara pemenang. Syarum, kalaulah untuk pemahaman peminat-peminat yang bersama dengan kita pada ketika ini, mungkin mereka hanya menganggap kerana penganjurannya setiap tahun, tapi bagi para pemain mengejar piala ini setiap tahun, apa maknanya, Syarum? Ya, bagi saya ini adalah segala-galanya. Pada kejohanan yang ada di akhir musim akan dikejar oleh setiap pemain. Untuk sebagai contoh, pertama sekali adalah untuk memenangi piala ini, dan nombor 2 adalah untuk menunjukkan bakat di dalam kejohanan ini untuk masa hadapan setiap pemain. Ya, untuk pengetahuan semua, Piala Malaysia yang menjadi rebutan pada ketika ini sedang dibawa mengelilingi stadium untuk dipertontonkan kepada keseluruhan peminat. Dianggarkan 20,000 peminat yang hadir pada malam ini, 10,000 kepada setiap pasukan yang bersaing di pentas akhir. Dan ini adalah simboliknya, dipertontonkan dari pandangan udara kami bawakan
Piala Malaysia untuk edisi penganjuran ke-100 tahun bermula pada tahun 1921 dikenali dengan nama Piala HMS Malaya, kemudian ditukar namanya kepada Piala Malaya, namun trofinya dikekalkan, dan pada tahun 1967 namanya diubah kepada Piala Malaysia, dan inilah trofinya. Dan kalau kita melihat kepada lebih dekat lagi, ini antara legenda-legenda yang turut dibawa pada malam ini. Datuk Santok Singh, Datuk Sochin An, Datuk Jamal Nasir dan juga Datuk M. Karatu. 4 pemain daripada generasi terdahulu yang dibawakan bersama-sama untuk sama-sama kita raikan, untuk sama-sama kita ingatkan juga tentang kehebatan, tentang legasi Piala Malaysia yang menjadi rebutan pada malam ini. Ini sekali lagi untuk kita ingatkan kepada anda semua tentang pemenang-pemenangnya. Pada ketika dahulu pastinya Singapura dan juga pasukan Selangor menjadi antara yang kerap menjadi pemenangnya. Pasukan Perak, pasukan Pulau Pinang, Negeri Sembilan juga turut dan tidak ketinggalan pada tahun 1967. Bermula pada tahun 1967 sehinggalah pada tahun 2021 ini pasukan Perak memulakan kejuaraan Piala Malaysia. 2015 ada pemenangnya di sini, Syarul Kalam. 2005, 96 dan 97. 3 kali kepada Nazab Hizan antara pemenangnya juga pada kali ini. Dan malam ini kita akan mendapat pemenang yang baharu. Sama ada dipertahankan ataupun akan dikejar oleh pasukan Kuala Lumpur City. Apakah yang menjadi ramuan istimewa kepada siapa yang ingin menjulang piala pada malam ini, Syarul? Bagi saya 15 minit awal kita akan tunjuk pasukan mana yang akan lebih settle down awal, yang akan menguasai perlawanan. Mungkin pasukan itu sebenarnya yang akan menangi perlawanan pada malam. Okey, kedua-dua piala ini dipertontonkan. Piala HMS Malaya, dua-dua belum pernah julang lagi piala HMS Malaya kerana kedua-duanya adalah bersama dengan edisi ini Piala Malaysia. Ini simbolik penganjuran 100 tahun kita raikan, dan itu yang ingin disampaikan oleh pihak penganjur pada malam ini daripada Malaysian Football League MFL untuk membawakan kepada anda ulang tahun ke-100 tahun. 1 abad, inilah pialanya. Piala yang menjadi rebutan ke semua pemain dan juga pengurusan bola sepak tanah air. Itu telah pun kita bawakan kehangatannya, dan tumpuan selepas ini akan kita bawakan kepada anda kesemua ataupun kesebelasan utama yang akan turun dan juga beraksi pada malam ini. Terima kasih kedua-duanya kerana bersama dengan saya untuk kita bawakan kehangatan ini yang pernah menjulang, dan sekarang tibalah masanya kita berikan fokus kepada aksi di atas padang Kuala Lumpur dan juga Johor Darul Takzim. 45 minit yang pertama tumpuan kita berikan di Stadium Nasional Bukit Jalil. Teruskan dan selamat menonton. Bagi TM Piala Malaysia 2021 ini cukup menarik juga untuk kita menyaksikan pertembungan di antara kedua-dua penyerang utama pasukan, Ramai Morales 10 jaringan dan Baxon Da Silva dengan 7 gol. Dengan aksi yang menarik akan dapat kita saksikan, dengan parakan masuk pemain-pemain kedua pasukan akan dilakukan, dijalankan sebentar saja lagi. Jadi sama-sama kita saksikan aksi yang akan dimulakan sebentar saja lagi. Melibatkan Kuala Lumpur City dan juga Johor Darul Takzim. Ini merupakan perlawanan yang dinanti-nantikan. Pentas akhir TM Piala Malaysia edisi ke-95 dalam 100 tahun penganjuran Piala Malaysia. Okey, menarik untuk kita menyaksikan persembahan yang akan dipamerkan. Ini dia pasangan pemain-pemain yang sudah pun tidak sabar untuk masuk untuk mulakan aksi di separuh masa yang pertama ini. Penyokong-penyokong yang hadir ke Stadium Nasional Bukit Jalil untuk memberikan sokongan kepada kedua-dua pasukan dari Kuala Lumpur dan juga dari Johor. Ini merupakan detik-detik yang pastinya akan dikenang buat kedua-dua pasukan, terutamanya Kuala Lumpur
kerana ini merupakan peranan akhir yang dinanti-nantikan selama 32 tahun. Ya, Assalamualaikum, salam bahagia dan salam sejahtera. Selamat datang ke Stadium Nasional Bukit Jalil untuk kita menyaksikan perlawanan akhir TM Piala Malaysia 2021. Pertembungan yang akan menyaksikan Kuala Lumpur City dan juga Johor Darul Ta'zim akan berentap untuk merebut mahkota trofi Piala Malaysia pada tahun ini, edisi ke-95 dalam 100 tahun penganjuran Piala Malaysia. Satu perlawanan yang dinanti-nantikan oleh seluruh peminat sukan bola sepak di Malaysia. Kita memberikan tumpuan kepada dua pasukan yang terbaik ketika ini, Kuala Lumpur dan juga Johor Darul Ta'zim. Kedua-duanya mempamerkan aksi yang cukup baik dari peringkat kumpulan hinggalah ke peringkat separuh akhir sehingga berjaya layak ke perlawanan akhir untuk menentukan siapakah yang akan lebih jago untuk merangkul trofi Piala Malaysia 2021. Jadi sama-sama kita berikan tumpuan untuk aksi pada malam ini yang akan menyaksikan hubungan di antara kedua-dua pasukan. Baik, sebelum kita menyaksikan perlawanan, kita akan berikan penghormatan terlebih dahulu untuk nyanyian lagu Negaraku. Gemuruh Stadium Nasional Bukit Jalil dengan nyanyian lagu Negaraku. Sudah pun dimulakan aksi separuh masa yang pertama perlawanan akhir TM Piala Malaysia 2021. Pengalaman ini berakhir dengan satu senyuman besar terhadap dirinya dan untuk Kuala Lumpur. Mereka tidak dijangkakan bermain pada malam ini, tetapi mereka sudah bekerja keras sepenuhnya untuk sampai ke sini dan mereka akan memberikan yang terbaik. Jadi asakan awal yang cuba dilakukan oleh Johor Darul Ta'zim untuk memberikan sedikit tekanan kepada JDT yang sudah pun mula merancangkan serangan. Leandro tolakan mencari Eskunalan. Masih lagi peluang untuk Johor Darul Ta'zim mencari ruang. Safawi Jaya dihalang oleh pertahanan Kuala Lumpur. Nacho Insah semula. Ini kedudukan yang baik bagi Johor Darul Ta'zim. Terus melakukan asakan antaran mencari Baxan. Masih lagi Baxan. Peluang untuk Baxan. Bagaimana dalam kotak penalti terlepas. Satu kawalan yang cukup baik dipamerkan oleh Giancarlo Califuco untuk menghalang Baxan daripada melakukan percubaan. Satu serangan awal yang menarik dilakukan oleh Johor Darul Ta'zim. Ini agak ketara penguasaan sambil itu. Peluang untuk Baxan ketika mencari ruang. Baxan dinafikan tiang gol. Masih lagi JDT. Arif Aiman percubaan kedua. Leandro memiliki peluang untuk Arif Aiman. Masih lagi JDT mengawal ketika ini. Nacho Insah paksa mencari Mauricio. Satu peluang yang cukup baik dimiliki oleh JDT, terutamanya Baxan da Silva untuk mendapatkan jaringan di 10 minit yang pertama. Leandro
Safawi juga. Taran yang tidak tepat menjadi backset. Jaya ditangkap dan kemas oleh Kevin. Ya, JDT mereka mahu memberikan Kuala Lumpur masalah dengan cepat. Bergson kali kedua hampir memberikan jaringan kepada JDT dan satu rembatan tiada peluang untuk Kevin Mendoza. Kevin Mendoza dia tak tahu di manakah kedudukannya. Ia memang jauh tetapi Bergson hampir-hampir saja membenarkan JDT berada di hadapan. Sayangnya ketenakan Tidak begitu banyak sepakan bola, sepakan percuma. Lontaran ke dalam juga tidak begitu. Sambil itu Farizal Malias hampir-hampir membuka ruang kepada Zafri Yahya untuk menghasilkan jaringan. Zafri Yahya, pemain yang paling lama bersama dengan Kuala Lumpur. 142 penampilan bersama dengan Kuala Lumpur malam ini bagi Zafri Yahya. Ini merupakan lawanan akhir pertama dan ini musim ke-6 bagi Zafri Yahya. manakah kedudukannya, dia tahu dia jauh daripada gawang dirinya. So saya tahu dia masih yakin apabila bola dengan kaki. Sambil itu peluang. Cubaan yang tidak begitu berbahaya dilakukan. Mudah untuk Kevin Mendoza melakukan tangkapan. Ya, terlalu rapat dengan penjaga gol. Gunalan dengan kaki lemahnya, kaki kiri. 8. Sepakan percuma untuk JDT. 5 pemain JDT sudah pun bersiap sedia untuk menyambut hantaran ini. Termasuk Mauricio yang naik ke atas. Namun hantaran yang sedikit kuat yang dilakukan oleh Safawi. Di hadapannya memaksa Paulo untuk melakukan kekasaran. Arif Aiman cuba untuk mengatasi Kamal Azizi. Mencari ruang untuk melakukan hantaran. Masih lagi Arif Aiman ke tengah. Peluang untuk Paxson. Satu tindakan yang cukup baik dari Giancarlo. Menafikan peluang bagi Paxson melakukan tandukan. Jadi sepakan penjuru yang pertama buat JDT di separuh masa yang pertama. Ya, inilah yang paling berbahaya untuk Arif Aiman. Pertahanan tak tahu dia nak menggunakan kaki. Sepakan penjuru yang akan diambil oleh Leandro. 5 pemain JDT menanti dalam kawasan penalti. Cuba mendapatkan Mauricio, namun Paulo Zozue berjaya untuk melakukan clearance. Matt Davis, tolakannya dipintas. Ini peluang untuk Kuala Lumpur melakukan serangan balas. Pertiban lakukan hantaran mencari Zafri Yahya berhadapan dengan Arif Aiman. Namun tenang Arif untuk melakukan clearance. Akram cuba untuk berjaya dikawal oleh Akram Mahinan. Tolakan Romel Morales. Peluang untuk KLCT. Cuba melepasi Arif Aiman. Masih lagi Romel Morales. Mencari ruang untuk melakukan hantaran. Pemain-pemain JDT sudah pun turun ke bawah. Kamal Azizi, hantaran dari Kamal Azizi. Tandukan cuba dilakukan. Berjaya dikeluarkan Mauricio. Bertindak dengan cukup baik. Jackson menanti dalam kawasan penalti. Shane Lowry terus melakukan hantaran. Lalu kuat. Eskundalan berada di ujung sana. Ini Safawi. 1-2 cuba dilakukan bersama dengan Leandro. Safawi dalam kawasan penalti. Peluang untuk JDT. Masih lagi Safawi. Paxson mencari ruang untuk melakukan percubaan dari Paxson. Sekali lagi pertahanan Kuala Lumpur bertindak dengan cukup baik. Satu serangan yang menjadi patahkan. Ya, sayang sekali kerana ia dihalang oleh pemain sendirinya. Bergson di sini cuba mencari ruang. Ada ruang tersebut. Leandro yang menghalang bola tersebut. Kemungkinan tidak sedar yang bola akan datang begitu cepat. Cuba untuk menahannya. Tetapi Kenny lah lompat jatuh setelah menerima sentuhan daripada Shane Lowry. Bijak memainkan minda pengadil. Betul Syafiq, penguasaan dalam 30 minit ini memang JDT menguasai permainan, tetapi sekali-sekala kita boleh lihat 2 atau 3 kali gerakan ataupun counter attack dilakukan oleh pasukan Kuala Lumpur City. Dan kalau kita menyaksikan bagaimana ada 3 peluang yang membolehkan pasukan JDT mendapatkan gol, tetapi anjuran Piala Malaysia sejak dari tahun 1921 hingga ke tahun 2021. Kedudukan ketika ini menyaksikan Kuala Lumpur City memiliki sepakan percuma. Akram Mahinan dan Paulo Zozue bersiap sedia untuk mengambil sepakan ini. Sampai sekurang-kurangnya 4 pemain KLCT menanti dalam kawasan penalti, termasuk Giancarlo, Romel Morales dan juga Danny Ting. Dari Paulo Zozue mencari Zafri Yahya. Satu idea yang baik dari Paulo Zozue dan Zafri
Namun Zafri, jadi ini peluang yang cukup baik bagi JDT untuk sekurang-kurangnya melakukan percubaan tepat kepada ke arah gawang gol. LCT, Safawi Rashid siap sedia untuk mengambil sepekan ini. Begitu juga dengan Arif Aiman turut berada di situ. Arif dan Safawi bersiap sedia sambil 4 pemain menanti. Berfapol tandukan untuk Mauricio. Oh, cukup baik dari Kevin Mendoza menafikan tandukan yang dilakukan oleh Mauricio. Satu set piece yang hampir-hampir menjadi di separuh masa yang pertama. Ya, Arif Aiman idea yang baik. Dia tahu di manakah kedudukan Mauricio. Mauricio tiada pilihan selain boleh cuba menjaringkan gol daripada sudut tersebut. Sampai itu tandukan. Kali ini sekali lagi Kevin Mendoza bertindak dengan cemerlang untuk lakukan tangkapan. Dukan dari Safawi. Jika dia nak meletakkan di sebelah kanan Kevin Mendoza. Sampai itu peluang untuk JDT ketika ini percubaan. Tidak menjadi dari Safawi Rashid. Berjaya untuk melepasi kawalan pertahanan KL City. Ya, kali ini daripada Kunalan dengan kaki kirinya melihat ruang di hadapan Safawi. Suka daripada untuk Safawi menggunakan kaki kanannya. Tapi idea yang baik daripada JDT di separuh masa yang pertama ini. Mereka mencipta peluang. Mungkin mengharapkan ada layangan kad kuning diberikan kepada pemain JDT. Saksikan Ani. Ya, dia mendakwa ada kaki yang tinggi daripada Nacho, walaupun Nacho telah memenangi bola. Jadi sepakan percuma untuk KL City. Sambil itu 2 minit masa tambahan waktu kecederaan diberikan oleh pengadil untuk aksi di separuh masa yang pertama. 2 minit masa kecederaan. Jadi sepakan percuma untuk KL City. Paulo Josue tidak tepat kerana yang dilakukannya. Jadi itu keputusannya di separuh masa yang pertama. Dan aksi telah pun bersedia. Jadi jom kita terus berikan fokus kepada aksi 45 minit kedua di Padang di antara pasukan Kuala Lumpur dan juga pasukan Johor Darul Takzim. Teruskan dan selamat menonton. Pengadil perlawanan pada malam ini setakat ini beraksi dengan mempamerkan yang cukup baik, mengawal permainan dengan baik. Masih lagi belum ada layangan kad kuning diberikan, dilayangkan pada separuh masa yang pertama. Poin Hodak pastinya menggunakan peluang di bilik persalinan untuk memberitahu input yang cukup berguna kepada barisan pemainnya. Sudah pun dimulakan separuh masa yang kedua. Perlawanan akhir TM Piala Malaysia 2021 di antara Kuala Lumpur City dan juga JDT. Separuh masa yang pertama. Akrab untuk Romel dibantu oleh Ryan Lambert. Daniel Ting terus melakukan hantaran. Peluang ketika ini untuk Zafri Haya. Peluang untuk KL City. Namun Tiban berjaya mengawal semula. Ke dalam. Peluang yang baik untuk Zafri sebentar tadi. Namun KL City masih lagi dalam momentum yang baik untuk melakukan serangan. Cari Romel. Hantaran ke dalam untuk JDT. Ya, dan jika anda lihat kedudukan Zafri dan juga Arif Aiman walaupun berada jauh daripadanya, dia masih kekal dengan larian daripada Zafri. Itulah tekanan yang diperlukan. Dan Zafri cuba mendapatkan satu kawasan di mana badannya boleh Pakan percuma ini. Penantikan daripada Paulo Josue. Ditanduk keluar oleh Shane Lowry. Beliau melakukan aksi ataupun melakukan sprint. Ini yang memulihkan pasukan JDT. Sambil itu percubaan dari Paxson. Menuju tempat ke arah Kevin Mendoza. Beberapa kali Bergson mempunyai peluang daripada jarak jauh. Kali ini tidak dapat kontak yang
bersih, tidak dapat kontak yang sempurna. Tetapi tepat ke arah Kevin Mendoza. Dan jaringan untuk Cal City. Akhirnya Zafri Yahya meledak untuk memecah kebuntuan di minit ke-65. Zafri Yahya, pemain yang paling lama bersama dengan Kuala Lumpur, meledak untuk jaringan pertama perlawanan. Kuala Lumpur City mendahului 1-0. Satu kedudukan yang cukup baik bagi Cal City. Jaringan dari Zafri Yahya, penampilan ke-142-nya bersama dengan Cal City dan jaringan ke-13-nya bersama dengan Cal City. Jaringan ketiga dalam kempen Piala Malaysia buat Zafri Yahya. Satu gol yang cukup bermakna, satu gol yang sangat-sangat penting untuk Kuala Lumpur ketika ini. Parthiban yang memain peranan yang paling besar untuk membenarkan Zafri mempunyai peluang ini. Dan apabila bola diletakkan, tekanan yang dilakukan oleh Roman Morales bersama dengan Shane Lowry membenarkan bola itu melalui mereka. Dan kemudian ketenangan Zafri Yahya di hadapan gawang Farizal Malias yang tidak mempunyai peluang untuk menyelamatkan bola. Boyan Hodak dan jurulatih-jurulatih lain. KL City gembira. Jadi pertukaran akan dilakukan oleh JDT. Safawi akan digantikan oleh Nazmi Faiz. Jadi Rudy, pertukaran yang terpaksa dilakukan mungkin akibat kecederaan, namun jaringan sebentar tadi pastinya mengejutkan JDT. Rudy. Ya, memang betul Syafiq. Paling penting bagi setiap pemain Kuala Lumpur City pada 2021 ini. Arif Aiman tolakan untuk Leandro. Yang kado lebih awal, masih lagi peluang Matthew Davis. Jadi tim mengasah antara ke tengah mencari Corbin Ong. Tadukan ke tengah, Nazmi Faiz, cubaan dari Nazmi. Keliaran dah terpaksa dilakukan oleh Kamal Azizi. Menjuri Piala Malaysia pada tahun 1989, 32 tahun yang lalu, menewaskan Kedah di perlawanan akhir. Sambil itu JDT memiliki peluang ketika ini. Dah dipatahkan peluang ketika ini dan sepakan percuma diberikan kepada JDT. Akram Mahinan yang dipersalahkan kerana mengasari Nazmi Faiz. Jadi ini peluang yang cukup baik dimiliki oleh JDT. Ya, sedikit tinggi kaki Akram Mahinan, tetapi dia telah memenangi bola terdahulu. Kemungkinan follow through tersebut yang terkena kepada tangan Nazmi Faiz. Ada reaksi di situ menunjukkan kepada pemain-pemain KL City di mana sentuhan tersebut dilakukan. Sambil itu nampaknya ada pertukaran Parthiban akan dikeluarkan untuk digantikan dengan Hadin Azman. Parthiban yang mengalami sedikit kecederaan sebentar tadi terpaksa dikeluarkan untuk digantikan dengan Hadin Azman. Jadi Parthiban asisnya sebentar tadi berikan jaringan pertama buat KL City yang disempurnakan oleh Zafri Yahya. Satu permainan yang baik dipamerkan oleh Parthiban, bukan saja menyerang namun dipertahankan baik juga pada malam ini. Antara kempen terpanjang untuk ramai pemain ini dalam kempen Piala Malaysia sepanjang mereka bermain. Jadi ini kedudukan yang cukup baik untuk JDT menyamakan kedudukan. Leandro bersiap sedia di situ untuk mengambil sepakan. Kevin Mendoza perlu lebih berhati-hati dengan kedudukan ini. Pemain KL City membuat benteng. Sepakan dari Leandro terkena benteng. Dan semula dalam kawasan penalti namun sudah offside. Daya dikesan oleh bantu. Mungkin banyak gerakan-gerakan ataupun asakan yang akan dilakukan oleh pemain pasukan JDT. Tetapi seandainya pasukan Kuala Lumpur ingin memenangi perlawanan malam ini, pertahanan dan juga midfield mereka perlu lebih fokus ataupun disiplin bagi menangani ataupun cuba mematahkan asakan yang dilakukan oleh JDT. Ryan Blackburn mencari Paulo Jose. Peluang Paulo Jose! Jaringan pertamanya pada musim ini dalam kempen Piala Malaysia adalah di perlawanan akhir.
Paulo Zozwe meletakkan KLCT 2 gol di hadapan. Satu pertemuan yang cukup baik dari KLCT. Paulo Zozwe menyimpan jaringan hinggalah ke final. Meskipun melakukan assist yang banyak dalam kempen Piala Malaysia, namun jaringannya hari ini barulah Paulo Zozwe percaya untuk menghasilkan jaringan. Jadi jaringan yang cukup baik disempurnakan Paulo Zozwe. Ya, tugas yang baik oleh pemain yang baru dimasukkan Hadin dengan hantarannya kepada Ryan Lambert. Garisan pertahanan JDT agak tinggi ketika itu dan membenarkan Paulo berada dalam posisi onside. Hantaran yang cukup sempurna. Kemudian sentuhan pertama yang lebih baik. Dan satu jaringan dengan kaki kirinya. Dan kita tengok 10 kali dalam Liga Super. Telah percaya dia lakukan dalam Piala Malaysia dan dalam akhir Piala Malaysia. Paulo Zozwe melengkapkan jaringan kedua KLCT di separuh masa yang kedua ini. Jadi kedudukan sudah pun berubah di Stadium Nasional Bukit Jalil. Paulo Zozwe menghasilkan jaringan kedua untuk KLCT. Minit ke-74. Sepakan penjuru. Tumbukan dari Kevin Mendoza. Semakin menarik aksi untuk kita saksikan di separuh masa yang kedua ini. Sementara itu Syafiq Ahmad dan juga Mamado Sumare dibawa masuk. Sepakan penjuru dari Nazmi Faiz Manso. Tangkapan yang baik dari Kevin Mendoza meskipun dia diberikan asakan oleh pemain JDT. Jadi Syafiq Ahmad masuk menggantikan Arif Aiman. Sementara satu lagi pertukaran ini Mamado Sumare dibawa masuk untuk menggantikan Afiq Fazail. Sekali lagi peluang clearance terus dilakukan. Romain Morales. 3 pemain JDT mengejar Romain Morales. Hantaran ke dalam untuk KLCT. Ya, Romain Morales Ini sudah Razlan Jofi Ali menjadi tumpuan ketika ini. Sejarah bakal tercipta di Stadium Nasional Bukit Jalil bagi Kuala Lumpur. Final yang ke-10 buat Kuala Lumpur pada malam ini. Dan itu dia Winston panjang mendapatkan aksi di Stadium Nasional Bukit Jalil. Kuala Lumpur City mencipta sejarah penantian 32 tahun. Ternokta sudah pada malam ini. 2 jaringan yang dihasilkan di separuh masa yang kedua memastikan Kuala Lumpur City ditampilkan sebagai juara TM Piala Malaysia 2021. Satu kejayaan yang cukup manis, cukup menarik untuk diperkatakan oleh pemain-pemain KLCT. Paulo Zozwe mencipta sejarah sebagai kapten Kuala Lumpur yang pertama merangkul trofi Piala Malaysia sebagai kapten selepas dilakukan selepas kali terakhir kapten impar pertama adalah Zoran Nikolik 1993. Ini dah jaringan Rusi Zafri Yahya minit ke-65. Bagaimana dia menyempurnakan hantaran daripada J. Partiban untuk meletakkan Kuala Lumpur City 1 gol di hadapan pada minit ke-66. Dan kemudian hantaran dari Ryan Lambert membuka ruang buat Paulo Zozwe menghasilkan jaringan kedua buat KLCT. Minit ke-74. Di pentas Padang pada malam ini di mana upacara penyampaian hadiah bagi TM Piala Malaysia 2021 ulang tahun penganjuran ke-100 tahun turut dihadiri oleh Yang Berhormat Menteri Belia dan Susukan dan kita ingin terus berikan sepenuh tumpuan kepada acara ini. Jadi jom kita berikan tumpuan dan beralih ke Padang pada malam ini. Adil yang pastinya malam ini tidak banyak dikritik
persembahannya. 3 kad kuning yang dilayangkan oleh Razlan Joffrey Ali. Juga berada di situ Muhammad Yusri Muhammad, Muhammad Muazzi bin Zainal Abidin, Azman Ismail, Suhaizi Syukri dan Ku Alauddin bin Ku Muhammad. 6 pegawai perlawanan yang bertugas pada malam ini untuk mengadili perlawanan akhir TM Piala Malaysia 2021. Yang memberikan kejayaan kemenangan kepada Kuala Lumpur City. Ini barisan pengadil perlawanan yang bertugas pada malam ini. Seterusnya, cara penyampaian hadiah bagi naib juara. Jadi Johor Darul Takzim terpaksa aku tewas 2 kali di pentas akhir. Mereka tewas kepada Pahang pada tahun 2014. Dan kemudian ini pentas akhir Piala Malaysia yang kedua buat mereka. Mereka tewas pada KLCT 02. Namun mereka musim ini 2 kejayaan sebenarnya, menjuari Piala Sultan Haji Ahmad Shah dan juga Liga Super. Dan menaikkan diri ke Liga Juara-Juara Asia. Walau bagaimanapun pujian dan tanya juga diberikan kepada JDT kerana sentiasa menyajikan kita aksi-aksi bola sepak terbaik di Malaysia ketika ini. Baxter da Silva 7 gol. Berikan sedikit ketegangan, meredakan sedikit ketegangan buat pemain-pemain JDT. Malam ini mereka terpaksa akur dengan kehebatan dan juga jadi tewas bermakna Penang tidak akan melayakkan diri ke Piala AFC pada musim hadapan. Bermakna hanya Kedah yang akan marah ke Piala AFC. Barisan ketua jurulatih dan juga kejurulatihan JDT malam ini bukan malam untuk mereka. Paksa akur tewas kepada KLCT. Perlawanan yang cukup menarik sebenarnya dapat yang telah pun kita saksikan. Kejayaan yang cukup menarik. Ketika ini adalah pemain terbaik kejuaraan yang akan diumumkan. Zafri Yahya dinobatkan sebagai pemain terbaik perlawanan akhir TM Piala Malaysia 2021. Penjaring pertama perlawanan berusia 27 tahun. 142 penampilan bersama dengan Kuala Lumpur. Ini jaringan sebentar tadi meledak jaringan ke-13 untuk KLCT. Musim ke-6 bersama dengan KLCT berjaya untuk merangkul memenangi TM Piala Malaysia. Ini final pertama untuk Zafri. Dan dia membuktikan kredibilitinya sebagai pemain terbaik perlawanan akhir. Tahniah diucapkan kepada Zafri Yahya, Wira untuk Kuala Lumpur City. Kita akan teruskan dengan penyampaian hadiah juara TM Piala Malaysia 2021. City mencipta sejarah untuk merangkul
kejuaraan TM Piala Malaysia 2021. Didahului oleh Syukur Adan. Kejayaan yang cukup manis sebenarnya bagi Syukur Adan. Ini penampilan yang ke-8 di pentas akhir. Cukup menarik sebenarnya bagi Syukur Adan. Keramainan. Cara penyampaian hadiah yang pastinya tidak dijangka pada awalnya untuk KL. Malam ini mereka membuktikan tidak ada yang mustahil dalam bola sepak. Kuala Lumpur City FC mencipta sejarah tersendiri. Satu kejayaan yang cukup baik dilakukan oleh Kuala Lumpur pada musim ini. Cerita yang akan didendangkan kepada anak-anak muda di Kuala Lumpur selepas ini akan menarik minat ramai untuk memberikan sokongan kepada Kuala Lumpur. Siapa yang menjangka 90-an tiada Kuala Lumpur, 2000 tiada Kuala Lumpur. Ketika ini 2021, this is Kuala Lumpur. Satu kejayaan yang cukup manis diperolehi oleh pemain KL City. Josue, Kapten Marvel. Cara penyampaian hadiah akan kita saksikan rangkul kejuaraan Wayne Hodak dan juga Paulo Josue untuk mengangkat mahkota trofi kejayaan Piala Malaysia. Jadi TM Piala Malaysia 2021 menjadi milik pasukan Kuala Lumpur City FC yang akan yang telah pun mencipta sejarah tersendiri pada malam ini. Jadi kita nantikan Kuala Lumpur City FC mencipta sejarah menjuarai TM Piala Malaysia 2021. Penantian 32 tahun ternoktah sudah. Malam ini mereka membuktikan kredibiliti mereka untuk menjuarai TM Piala Malaysia. Penantian yang cukup menyeksakan ditamatkan malam ini dengan kejayaan yang cukup manis. Kuala Lumpur City menempah nama selaku juara TM Piala Malaysia 2021. Satu kejayaan yang pastinya akan dikenang sampai bila-bila oleh warga kota. Paulo Josue menjadi kapten import pertama sejak Zoran Nikolic pada tahun 1993 untuk menjurang piala bersama dengan Kuala Lumpur City. Sejarah tercipta di Stadium Nasional Bukit Jalil. Kuala Lumpur City menjuarai TM Piala Malaysia 2021. Satu kejayaan yang cukup manis untuk KL City. Tabalkan sebagai juara baru TM Piala Malaysia. Mereka mempamerkan aksi yang cukup baik, bertahan dengan baik dan berikan aksi yang cukup baik. Paulo Josue, kapten dan juga penjaring gol kedua perlawanan. Satu kejayaan yang cukup baik, cukup manis diperolehi oleh Kuala Lumpur City malam ini. Wayne Hodak,
Juaraan keduanya dalam kempen Piala Malaysia ini. Selepas bersama dengan Kelantan. Dan akhir keempat buat Boyan Wadak. Syukur Adan. Cerita. Inilah cerita yang cukup menarik untuk diperkatakan. Syukur Adan. Persaraan yang cukup baik. Penuh kejayaan. Malam ini mengangkat trofi. Itu dia penantian 32 tahun dan